kita menghuraikan kitab Taqwa, takut tapi rindu. Taqwa, takut tapi rindu. Kita menghuraikan tentang taqwa dalam ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat-ayat Quran cerita tentang taqwa yang menjadi satu yang penting dalam hidup kita dalam mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita jumpa ayat taqwa dalam surah Al-Baqarah, dalam banyak surah. Maka tuan-tuan, pada hari ini kita nak ambil daripada surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin tetamu Allah yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tengah hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, dapat kita bertemu di dalam rumah Allah. Sebelum kita mendengar khutbah dan menunaikan kefarduan Jumaat, kita boleh mengisi masa ini dengan mendengar tazkirah. Mudah-mudahan ianya beri manfaat kepada iman kita, kepada amal kita. Dasarkan kepada firman Allah bahwasanya wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita pada pertemuan kita selalu pada hari Jumaat yang ketiga, kita menghuraikan kitab Taqwa, takut tapi rindu. Taqwa, takut tapi rindu. Kita menghuraikan tentang taqwa dalam ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat-ayat Quran cerita tentang taqwa yang menjadi satu yang penting dalam hidup kita dalam mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita jumpa ayat taqwa dalam surah Al-Baqarah, dalam banyak surah. Maka tuan-tuan, pada hari ini kita nak ambil daripada surah Al-A'raf ayat 201 dan 202, di mana Allah Ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Sadaqallahul azim. Yang memberi maksud, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, segera mereka mengingati Allah, yakni mengingati ajaran Allah, mengingati panduan dan pedoman Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hum mubsirun, dengan itu mereka nampak jalan yang benar, mereka kembali dapat melihat jalan yang benar. Jadi tuan-tuan, ayat yang pertama Allah sebut orang-orang yang bertakwa. Apabila dia datang hasutan syaitan, apabila datangnya ataupun terkena bisikan-bisikan daripada syaitan, cepat-cepat ingat Allah. Antaranya ialah suruh kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dalam ayat yang lain tuan-tuan, apabila kita merasa ada gangguan daripada syaitan, disuruh kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Di dalam surah Fussilat
Di hujung ayat surah Fussilat, Allah SWT menyatakan bahwasanya apabila syaitan itu mengganggu kamu, mencuba nak menggelincirkan kamu, ingat Allah, kerana Allah sajalah yang boleh mengalahkan dan menewaskan syaitan. Allah yang nampak syaitan, kita tak nampak diri dia, tak nampak batang tubuh dia. Jadi meminta lindung dengan Allah yang maha melihat. Jadi di hujung ayat Allah kata faizahum mubsirun. Dengan demikian mereka dapat kembali melihat jalan yang lurus, jalan yang benar. Punca ataupun kita nak balik semula kepada jalan Allah ialah sedar dan ingat. Sedar dan ingat. Kalau terlupa, lalai, leka, susah nak balik kepada jalan Allah. Dia punya handbrake yang pertama sekali nak berhenti daripada hasutan syaitan ialah sedar, ingat. Sedar dan ingat itulah yang membawa manusia kembali kepada jalan Allah. Kemudian kalau kita tengok dalam surah Ali Imran tentang orang yang balik kepada Allah, taubat, mereka ialah orang yang apabila ingat Allah, bila ingat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berhenti daripada melakukan kejahatan. Dalam ayat wasari'u, di tengah ayat wasari'u itu ada disebut wa iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Zakarullah itu makna ingat Allah. Apabila mereka melakukan iza fa'alu fahishah, melakukan benda yang keji, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri, buat benda-benda syirik, buat benda-benda dosa, itu dipanggil zalim diri sendiri. Apa yang menjadikan mereka akan bertaubat? Allah nyatakan zakarullah, ingat Allah. Ingat bahawa kita ada Tuhan, kita nak balik ke Tuhan, nak jumpa Allah. Hidup kita ni dari Allah, kerana Allah, kepada Allah. Dari Allah, kita mai daripada Allah, daripada tiada kepada ada. Kemudian kita duduk atas dunia ni, selama kita duduk atas dunia ni, kita kena buat sesuatu kerana Allah. Kalau tidak, tak jadi apa hidup kita. Tak ada pahala, tak dapat apa, balik kosong. Kalau nak balik ada gaji, ada upah, ada dari sana tuan-tuan pahala, kena buat sesuatu kerana Allah. Barulah kita kepada Allah, yakni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Mana bila ingat kata nak kembali kepada Allah tu, dia pun bertaubat. Fastaghfaru, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak boleh istighfar tu pun dia bermula daripada ingat Allah dulu. Ingat bahawa kita nak mati. Ingat bahawa kita ni nak bertemu dengan Allah. Barulah Allah kata dia pergi step yang kedua. Fastaghfaru, baru dia akan datang istighfar. Dia baru akan datang rasa nak beristighfar, rasa nak bertaubat. Fastaghfaru li dzunubihim, minta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa man yaghfiruz dzunuba illallah, dan kita sedang tak ada siapa yang boleh ampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah yang dalam ayat ini juga tuan-tuan, surah Al-A'raf ayat 201 juga menekankan unsur mengingati Allah. Satu unsur yang tak dapat tidak mesti ada dalam nak mengembalikan seseorang kepada Allah. Dia ingat kembali kepada Allah, ingat untuk nak balik kepada Allah. Bila dia ingat ajaran Allah, ingat taubat, ingat istighfar, ingat pedoman dan panduan Nabi SAW, maka dia akan mendapat jalan yang lurus, dia akan dapat melihat jalan yang lurus. Dan Allah Ta'ala sambung dalam ayat 202 surah Al-A'raf, wa ikhwanuhum, Allah Ta'ala sebut, sedangkan saudara-saudara, yakni pengikut syaitan dari kalangan manusia.
yamuddunahum fil ghayyi, dibantu oleh syaitan-syaitan yang tak dilihat dalam melakukan kesesatan. Fil ghayyi, ghayyi ni makna jalan yang sesat, jalan yang bersimpang siur. Jalan lurus namanya siratal mustaqim. Jalan yang bersimpang siur ni namanya siratul ghayyi, jalan yang bersimpang siur, jalan sesat. Pembantu-pembantu syaitan di kalangan manusia dengan dibantu oleh syaitan-syaitan yang tidak dilihat, mereka ini saling bantu-membantu dalam kesesatan. Summa la yuqsirun, kemudian mereka tidak akan berhenti. La yuqsirun, qasar makna tidak pendek. Kita kata sembahyang qasar, salat. Yuqsirun makna tidak akan berhenti, tidak akan memendekkan, tidak akan menghentikan kerja-kerja untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Itu Allah Ta'ala bagi tahu. Dibantunya syaitan ini daripada kalangan jin dan juga manusia, membantu untuk menyesatkan dan tidak non-stop, tidak berhenti. Allah sebut summa la yuqsirun. Ingat, yuqsirun itu makna la, makna tidak, yuqsirun makna berhenti daripada kerja-kerja menyesatkan umat manusia dengan berbagai helah, dengan berbagai tipu daya, dengan berbagai-bagai tentuan serangan dalam bentuk halus dan juga dalam bentuk kasar. Serangan-serangan dalam bentuk pemikiran, serangan-serangan dalam bentuk kebudayaan dan sebagainya untuk menyesatkan manusia daripada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada panduan Al-Quranul Karim. Baik. Ayat ini menegaskan bahawasanya sifat taqwa berlaku apabila hati nurani orang yang beriman berhadapan dengan godaan untuk melakukan maksiat. Kesedaran yang lahir daripada iman yang sebenar menggerakkannya kepada keinsafan serta terus berpaling meninggalkan maksiat. Itu maksud dia. Ingat Allah bermakna dia ingat insaf dan dia tidak jadi buat maksiat yang dia cadang, yang dia idamkan, yang dia rancangkan itu. Sebab tu ada tentuan dalam bab hadis Nabi bagi tahu, satu benda yang kita duk rancang nak buat, benda jahat, tak dibuat lagi, maka tentuan Tuhan tak tulis dosa. Tapi satu benda yang baik, kita baru dalam peringkat rancangan, baru peringkat niat, baru peringkat nak buat petang ni, kita nak buat. Tapi tak buat, satu dah Tuhan tulis. Dalam bab jahat, rancang nak buat maksiat, cita-cita nak buat maksiat, tak tulis lagi. Sehinggalah dibuatnya maksiat itu. Dan apabila dia buat, hanya satu, tidak digandakan maksiat itu, dicatat, ditulis satu saja, tidak digandakan. Berbeza dengan niat kita nak buat baik, tapi kita buat sungguh, benda yang baik itu kita berjaya realisasikan, kita berjaya buat, laksanakan, tidak ada halangan, berjaya buat, taufik dipanggil, dapat buat menepati kehendak Allah, kena dengan kehendak Allah Ta'ala, dia bagi ganjaran kadang sampai tidak terhitung. Paling kurang dia bagi 10 kali ganda. Itu minimum. Tak ada satu dibalas satu dalam baik. Dalam baik satu paling kurang 10. Yang bertinggi sikit sampai 700 kali ganda. Ada lagi tinggi pada tu bighairi hisab, tanpa boleh dihitung, tanpa boleh dikira. Jadi tuan-tuan tu dalam bab ini makna maksiat seseorang itu nak buat tak jadi, datang ingatan kepada Allah, rancangan dia nak buat, tiba-tiba ingat Allah, tak jadi buat, Allah bagi pahala pula kepada dia. Sebab dia tidak buat apa yang dia rancangkan itu. Apa yang dia plankan itu tak jadi buat. Sebab datang ilham daripada Allah, datang rahmat daripada Allah, turun dalam hati dia,
menyebabkan dia teringat Allah, dia insaf, lalu dia batalkan rancangan dia, tak buat maksiat itu. Ni anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ditulis di sini tentang daripada huraian ayat ini, oleh itu tidak ada takwa bagi orang yang melupakan Allah dalam kerja buat dia, dalam hidup dia, tak ingat Allah langsung, maknanya dia sudah tidak ada takwa. Takwa ni mesti ada, dia maksudnya ada itu ingat Allah. Nak buat sesuatu, ingat Allah. Dalam ayat Quran, tuan-tuan, Nabi pun kita kena ingat, sebab tu hati nurani tu hati orang yang ingat Nabi juga. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah kata dalam suatu surah, Allah kata wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bertahuilah olehmu wahai umat Muhammad, oleh hamba-hambaku, bahwasanya dalam diri kamu ada pedoman petunjuk Rasulullah. Jadi teringat Allah, teringat kepada panduan dan pedoman yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad. Sesiapa yang tak ada ingatan tu dalam hidup dia, dia maknanya dia lepas dan bebas daripada ingat benda-benda tu, dosa, pahala, Nabi, Allah, tak ada ingat dalam hidup dia. Mak, pak pun tak ingat. Yang tu yang berani buat maksiat. Budak-budak yang berani untuk berzina, tak ingat, kadang-kadang muka mak pak sendiri pun tak ingat. Ada menyebutkan bahawasanya penghalang kepada nak buat sesuatu maksiat tu, kadang-kadang dia suruh ingat muka mak pak. Kalau Allah dan Rasul tu tak berapa nampak sangat, dia kata hang ingat muka mak hang, ingat muka pak hang, jangan buat bagi malu mereka. Tu pun satu daripada ingatan yang dapat menyelamatkan kita daripada maksiat. Kalau boleh ingat Allah dan Rasul, hak tu iman kuat. Ni kadang iman tak apa kuat, mak pak dia kuat, ingat mak pak tu pun jadi satu daripada penghalang. Kemudian menyebabkan manusia berani mempermain-mainkan agama dengan mengadakan kegiatan pesta yang meninggalkan solat yang diwajibkan. Berlakunya pergaulan bebas sewenang-wenangnya dan memasukkan agenda agama di samping maksiat secara berterusan bagi menipu Allah dan orang-orang beriman. Ada tuan-tuan, dia tempek sikit, make up sikit dengan agama dalam rancangan-rancangan pesta, dalam rancangan-rancangan ataupun dalam program-program maksiat. Banyak berlaku, kerana campur aduk antara agama dimasukkan dalam rancangan-rancangan hiburan, rancangan-rancangan yang program-program yang maksiat, baca doa dan sebagainya. Hatta kadang-kadang jampi-jampi orang-orang dulu pun panggil jin, panggil syaitan dengan berkat la ilaha illallah. Tak tinggal. Dia nampak macam kita pun ambil mantra tu, pasal ada la ilaha illallah. Maka tuan-tuan, rupanya itu mantra atau jampi atau seruan-seruan menyeru jin. Dia nampak, dia make up, dia kata syaitan ni, dia bagi nampak Islamik, benda yang syirik, benda yang maksiat. Itu dia Islam tu, dia guna la ilaha illallah tu, guna pada tempat yang tak betul, bersama dengan Allah, syirik. Minta ke Allah, minta ke syaitan, minta ke jin, cabung, syirik namanya. Tapi di make up kan supaya kita tak nampak benda tu dosa, tak nampak benda tu salah. Kita kata kita betul, padahal sudah tersesat daripada jalan Allah. Jadi dia menipu kita dengan konon-kononnya nak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman.
Tapi kalau betul-betul beriman, kita sedar itu adalah tipu daya. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka cuba nak tipu Allah, Allah Ta'ala yang menipu mereka. Sedangkan mereka menipu diri mereka sendiri. Baik. Yang seterusnya, apabila menghadapi orang yang berminat kepada agama, lalu agama yang mereka letak di hadapan, tetapi apabila diajak menganjurkan pesta maksiat bagi menarik golongan yang berminat kepadanya, yang rata-ratanya ramai jumlahnya di kalangan muda-mudi, dengan mudah mereka melakukannya semata-mata bagi mendapatkan sokongan. Jadi makna kata, layan semua. Hak minta nak buat agama pun dia bagi, hak nak minta buat maksiat pun dia bagi. Hak ni yang kita kata hanya ada amar makruf nahi mungkar, tak ada. Dua-dua dia makruf. Maknanya yang mungkar tak dicegah, dibenarkan juga dibuat. Yang baik, yang agama pun jalan juga. Maksiat pun jalan juga. Sedangkan yang kata maksiat itu lebih mendapat tarikan daripada yang makruf. Lebih mendapatkan tumpuan muda-mudi, remaja-remaji daripada program-program agama, daripada program-program yang makna kata kita kata dua program, melahirkan pendakwah, program melahirkan penyanyi pelawak, yang mana lebih mendapat tumpuan sahih, yang menjadikan penyanyi, menjadikan pelawak itu mendapat lebih ramai tumpuan berbanding dengan nak melahirkan para pendakwah. Itu contoh yang boleh kita lakukan. Maknanya dua-dua buat. Tak sekat yang mungkar, buat juga. Yang makruf, buat juga. Tapi slow sikit. Sebab kurang sambutan. Hadiahnya pun kadang-kadang lebih murah daripada hadiah, daripada hiburan punya hadiah. Sebab tak ada penaja. Tapi kalau program-program yang berunsurkan hiburan, bukan main hebat, juta-juta punya, ratus ribu punya. Nah, dia punya habuan anugerah yang disediakan. Pasal apa? Sambutan daripada penaja cukup bagus. Nak buat program-program yang dakwah agama sulit sebab sukar mendapat penajaan. Ini tuan-tuan contoh. Sebab apa? Sebab kita tak sekat yang mungkar, kita lawan dua-dua jalan naik. Maka sudah pasti yang makruf itu akan lemah, mungkar itu yang akan membiak dengan begitu hebat. Sebab itu dalam Islam yang kata taqwa, dia mesti dua, amar makruf nahi mungkar. Kita mesti benarkan perkara-perkara yang makruf dirancakkan, yang mungkar mesti disekat. Tak boleh dua-dua dirancakkan, sebab dia akan membawa kepada kerosakan, tuan-tuan. Sebaliknya, mereka menghalang agenda Islam yang sebenarnya bertujuan dakwah yang mulia, iaitu menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah segala kemungkaran. Jadi tak buat yang tu, dia maknanya dia layan untuk orang buat baik, layan untuk orang buat jahat. Dia tak sekat untuk orang buat maksiat. Agenda ini dikira mengancam kedudukan, kekuasaan dan harta mereka. Jadi orang kata play safe, nak selamat, cara mudah, mereka tidak berani untuk sekatkan kemaksiatan, kemungkaran, menyebabkan berleluasa, nak dapatkan sokongan, kekuasaan, harta dan juga kedudukan. Nah, kalau dia bertindak mengharamkan itu dan ini, menyekat itu dan ini, takut nanti dibenci, tidak disukai oleh orang ramai, menyebabkan dia hilang kedudukan, menyebabkan dia hilang kuasa, menyebabkan dia hilang harta. Itu punca manusia apabila dia tak berani nak sekat kemungkaran. Sebab tu dalam kitab kita mengaji, tuan-tuan, kitab tasawuf Ihya Ulumuddin ke, nasihat agama wasiat iman ke, dia kata nak mencegah kemungkaran itu jauh lebih sulit
daripada menyuruh kemakrufan. Nak suruh orang buat baik lebih mudah daripada nak sekat orang buat jahat. Walaupun punya kuasa. Kuasa mudah untuk nak suruh orang buat baik, kuasa kita mudah. Tapi nak guna kuasa sekat orang buat mungkar, itu sangat sulit. Sebab benda orang duk buat dah. Ditentang dari semua segi. Ditentang oleh semua pihak. Memerlukan keberanian. Memerlukan, orang kata apa? Political will. Kena kuat sungguh nak cegah kemungkaran ni. Kalau tidak, dia sama saja. Baik, sebaliknya, ini kerana agenda ini dikira mengancam kedudukan, kekuasaan dan harta mereka. Namun begitu, sekiranya mereka melakukan perkara yang demikian, melakukan perkara yang lebih melampaui batas, bukan sahaja tidak insaf, malah mereka menjadi syaitan yang menggoda ke arah kemaksiatan dan kemungkaran, maka itu lagilah dahsyat, lagilah teruk. Itu bermakna bersekongkol, menjadi saudara-saudara kepada syaitan, menjadi ejen kepada syaitan. Laknatullah. Yang Allah sebut syaitan ni, tuan-tuan, kalau kita mengaji apa dia? Yang ba'id daripada Allah, yang mengajak kita menjauhi diri daripada jalan Allah. Jadi segala yang mengajak kita lari daripada jalan Allah, itu boleh dipanggil sebagai syaitan. Setiap benda yang membawa kita jauh daripada Allah, daripada agama Allah, itu dipanggil syaitan. Ta'rif syaitan itu apa dia? Maka ta'rifnya ialah setiap benda yang menjauhkan diri kita daripada Allah, jalan Allah, itu adalah syaitan. Maka yang lebih malang dia kata dalam ayat 221 tadi, 202 tadi, iaitu mereka bersekongkol dengan menjadi saudara, menjadi ejen kepada syaitan, menjadi sama-sama menghasut, mengajak manusia ke arah kemaksiatan, ke arah kemungkaran. Maka tuan-tuan, inilah huraian ayat daripada surah Al-A'raf 201-202 berkaitan dengan takwa pada bulan ini, insya-Allah, dan kita akan masuk nanti pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.